So kita ada beberapa cerita. Pertama sekali, ni Anwar Ibrahim sebut. Belum ada menteri sakau projek kerajaan setakat ini, Anwar Ibrahim. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, sehingga kini tiada menteri dalam kerajaan perpaduan pimpinannya terlibat dalam amalan yang menyalahi tahbir urus dan tata kelola. Dalam 7 bulan ini, belum ada kes menteri yang amalkan gelojoh nafsu serakah yang selama untuk menyakau mana-mana kontrak kerajaan kerana itu tegas jaga tata kelola ini elak dari rasuah dan juga ketirisan. Katanya ketika berucap di hadapan 10,000 warga peneroka Felda sempena sambutan Hari Peneroka di Serdang hari ini. Kita hadapi masalah ekonomi yang berat. Hutang begitu banyak, masalah tak selesai. Tapi saya yakin sekiranya kita di landasan yang betul, elak ketirisan, elak tamak haloba, elak nafsu serakah, elak ambil kekayaan bukan hak kita, saya yakin Malaysia akan bangkit sebagai sebuah negara yang hebat dan gagah di rantau ini. Anwar berkata walaupun kerajaan perpaduan diakui pelbagai parti seperti PKR, DAP, UMNO, Amanah dan GPS, namun tiada unsur-unsur sabotaj berlaku seperti didakwa setengah pihak. Saya dalam PH, Datuk Seri Ahmad Zahid dalam UMNO, tapi kita ambil keputusan demi Felda, demi kehidupan orang Melayu dan rakyat Malaysia. Kita angkat bersama martabat negara kita untuk hebat semula. Bila saya bentangkan dalam mesyuarat jemaah untuk tolong Felda, disokong oleh Timbalan Perdana Menteri Fadilah Yusof, disokong oleh Timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi, disokong oleh Menteri Pengangkutan Anthony Loh. Inilah perpaduan membawa kebaikan untuk rakyat. Anwar pada majlis itu menyatakan komitmen untuk melupuskan 80% hutang peneroka berjumlah 8.3 bilion. Anwar terus mengingatkan pengurusan Felda supaya lebih cekap mengurus, tidak mengizinkan sebarang ketirisan, tidak boros dan tidak mengizinkan pelaburan yang merugikan Felda. Jika tidak diurus dengan baik, izinkan pemborosan amalan melabur ikut suka hati, inilah jadinya hingga kerajaan terpaksa tanggung hutang sehingga 8.3 bilion katanya. Okey, Anwar dalam itu memberi kebenaran untuk Zahid juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah untuk menjelajah ke kawasan Felda bagi membantu meningkatkan hiburan asas seperti kawasan tanah rancangan itu dan menyelesaikan benda-benda kecil seperti lampu jalan dan tandas sekolah. Felda di bawah tanggungjawab saya, maka saya beri ruang kepada Ahmad Zahid dan kementerian beliau, baik dari segi peruntukan atau bidang kuasa yang saya fikir boleh dilakukan beberapa perubahan yang diperlukan. Sarai beri ruang di mana mampu atau boleh dikenali dengan bantuan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah masuk ke Felda tanpa kerenah tukar peraturan yang halang Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Contoh itu Perdana Menteri yang sebenarnya dia tak fikir macam mana okey kalau aku bagi duit kepada Felda macam mana aku nak dapat duit tu. Kalau aku bagi duit ni kepada Felda, berapa persen aku dapat? Kalau aku bagi duit kepada Felda, berapa aku nak sakau? Kita ada Perdana Menteri yang tak macam tu, kan? Kita tak ada Perdana Menteri yang memikirkan 100% duit ini, 100% bantuan ini, 100% benda yang dibuat ini, macam mana nak memanfaatkan rakyat. Ada orang mempertikaikanlah, takkanlah Anwar Ibrahim itu boleh jadi kaya raya, duduk dalam penjara, macam mana boleh dapat aset juta-juta? Lepas tu saya kadang-kadang saya malah nak jawab orang yang bodoh macam ni kan. Nak bagi tahu tuan-tuan, tak payah Anwar Ibrahim, saya pun ada aset juta-juta tuan-tuan. Cuma bila kita sebut aset itu, dia bukanlah duit. Tuan-tuan ada tanah tak? Tuan-tuan ada rumah tak? Tuan-tuan ada kereta tak? Nilaian kereta, rumah, aset. Malah saya nak ajar benda ni tuan-tuan. Nak bodoh biar bodoh seorang lah. Tapi itulah nilaian macam mana kita nak menilaikan aset. Lepas tu, saman Anwar menang berapa banyak? Anwar menang saman lawan Papa Gomo. Papa Gomo fitnah Anwar Ibrahim. Anwar menang saman hampir 1 juta. Cash tuan-tuan. Cash. Papa Gomo bayar Anwar Ibrahim 900 lebih ribu. Itu baru Papa Gomo. Kita belum tengok KJ lagi 200 ribu. Ada ramai lagi orang lain yang kena saman. Ni sekarang Anwar tengah saman Sanusi kena saman. Siapa nama PAS tu? Apa nama dia? Razman kena saman dengan Anwar Ibrahim. Ini tengah menunggu ni, line ni. Ada duit-duit dia. Walaupun dia tak ambil gaji, bagi dia dah ada pencen. Dia tak perlukan kepada semua tu. Dia duduk dalam penjara, dia fokus. Dia dah tahu dah matlamat utama dia apa dia tuan-tuan? Untuk bagaimana nak menyelamatkan negara. Macam mana nak selamatkan Felda. Bila dia took over pada tahun lepas, Rafizi sendiri kata bahawa bila mereka took over, mereka mengambil alih kerajaan, mereka dibebankan dengan hutang sehingga 1.5 trilion ringgit. Kan, 1.5 trilion ringgit. Sedangkan market cap kita, pendapatan negara kita hanya 1.8 trilion ringgit. 1.8 trilion ringgit. So kita kena berhutang 1.5 trilion ringgit. Umpama macam tu lah. Jadi dalam keadaan macam tu, so kena fikirlah, Anwar kena fikir.
So, suka atau tidak, Anwar kena fikir dan Anwar memikirkan bagaimana nak menyelesaikan masalah tersebut. Dan that's what Anwar is trying to do sekarang ini. Datuk Seri Anwar Ibrahim cuba lakukan adalah dengan melakukan ini. Dengan melakukan apa benda yang boleh digunakan bagi membantu rakyat. Baik, Rafizi sendiri kata bahawa bila mereka took over, mereka mengambil alih kerajaan, mereka dibebankan dengan hutang sehingga 1.5 trilion ringgit. 1.5 trilion ringgit, sedangkan market cap kita, pendapatan negara kita hanya 1.8 trilion ringgit. 1.8 trilion ringgit, so kita kena berhutang 1.5 trilion ringgit, umpama macam tu lah. Jadi dalam keadaan macam tu, so kena fikirlah, Anwar kena fikir. So, suka atau tidak, Anwar kena fikir dan Anwar memikirkan bagaimana nak menyelesaikan masalah tersebut. Dan that's what Anwar is trying to do sekarang ini. Datuk Seri Anwar Ibrahim cuba lakukan adalah dengan melakukan ini. Dengan melakukan apa benda yang boleh digunakan bagi membantu rakyat. Baik. Terkini juga tuan-tuan, menarik. Yang ni sangat menarik. Okey. Pasal gaji penjawat awam. Oh, yang ni Anwar Ibrahim buat hal lah, Anwar Ibrahim buat hal lagi tuan-tuan. Kalau Walang On ni tuan-tuan, mampus Walang On lepas ni nak berjawab tuan-tuan. Apa yang Anwar Ibrahim lagi buat ni? Aduh, dah lah fail dah. Lepas tu dia nak tolong rakyat. Lepas tu dia nak buat itu ni. Dia nak buat satu lagi ni. Apa yang dia nak buat? Anwar Ibrahim nak mengkaji semula skim gaji penghematan awam. Skim gaji pegawai-pegawai kerajaan dan perkhidmatan awam sekarang ini akan dalam proses kajian oleh Perdana Menteri dan mungkin akan dinaikkan. Now, kenapa perkara ini signifikan di dalam dalam kita nak meningkatkan tahap dan usaha kita nak meningkatkan gaji rakyat di dalam negara ini? Saya sebenarnya tak setuju untuk mengenakan gaji minimum. Saya tak setuju gaji minimum. Namun begitu, apa yang kita boleh buat? Kita boleh buat inisiatif bagaimana nak meningkatkan pendapatan usahawan ataupun perniagaan, dan dalam masa sama secara naturalnya usahawan atau perniagaan ini akan mula menaikkan gaji. Maksudnya kita bersaing di dalam pasaran buruh, kita create persaingan di dalam pasaran buruh. Dan apa cara terbaik untuk create persaingan di dalam pasaran buruh? Melalui kaedah menaikkan gaji ataupun revise balik gaji kita baca. Gaji di tahap terendah, skim gaji perkhidmatan awam dikaji semula. Ni saya pernah cakap dengan penjawat awam tuan-tuan. Ada yang kata 20 lebih tahun gaji dia orang tak pernah kena revise. 20 lebih tahun, saya malah nak cakap agensi manalah, tapi ada. Kerajaan akan mengkaji semula skim gaji perkhidmatan awam di seluruh negara dengan perbincangan mengenai dibawa ke dalam jemaah menteri minggu hadapan, kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Beliau berkata keputusan untuk menggaji semula dibuat berikutan tiada kenakan diberikan pada tempoh yang agak lama dengan kali terakhir skim gaji berkenaan disemak pada tahun 2013. So 2013 paling akhir 10 tahun yang lalu. Itu bukan semua agensi tuan-tuan bukan semua. Itu baru di-revise. Ada lagi agensi sebenarnya 20 tahun pun tak pernah naik gaji. Kita akan bentangkan kepada jemaah menteri supaya diberi kelulusan, katanya. Maka Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Datuk Zulkifli Mohamad, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali dah kemukakan pendapat kepada saya untuk memulakan pasukan mengkaji, dan saya sudah bersetuju dengan carangan itu. Secara keseluruhannya, upah dan gaji penjawat awam masih di tahap yang terendah dan sangat wajar diberikan pertimbangan walaupun terikat dengan kekangan keuangan yang ada. Tapi saya fikir sedikit perubahan kita boleh cari supaya beri kelulusan, katanya. Beliau berkata dalam menghadiri Majlis Amanat Perdana Menteri kepada penjawat awam Negeri Sembilan. Bila kita bercakap, Rafizi hari itu bercakap kan, bagaimana kita nak kena menyelaraskan lagi pendapatan. Terima kasih Azmi. Menyelaraskan lagi pendapatan dan gaji di dalam negara kita. Di isu kita dalam negara ni tuan-tuan ialah kita tak boleh bagi gaji minima sebab dia akan impak kepada majikan. Tapi dalam masa yang sama, majikan pun akan ambil gaji minima je lah. So dia ambil lah gaji minima itu sahaja. Dalam masa sama, so sebenarnya bukan gaji minima tu penyelesaian. Bagi saya kata dalam satu forum ke mana saya cakap itu, saya dah lupa banyak sangat cakap. Saya kata kita kena fikir bagaimana cara kita two things. Number one, menyediakan environment kepada peniaga-peniaga, businessman, kilang-kilang, syarikat-syarikat supaya pendapatan mereka lebih banyak daripada biasa. Disebabkan pendapatan lebih banyak daripada biasa, maka daripada situ secara tidak langsung dia tidak ada masalah memberi gaji yang tinggi kepada
apa orang kata, kepada anak buah ataupun kepada pekerja-pekerja mereka. Itu yang pertama. Cara itu boleh dicapai dengan cara kita hapuskan apa orang kata, terlalu banyak sangat dealing. Itu yang Rafizi sebut sebagai rent seeking. Rent seeking ni ambil orang tengah. Dia projek dekat sini tuan-tuan, tapi ada orang tengah. Akhirnya yang ni yang buat projek. Yang ni semua sub. So dia nak elakkan semua ni. Akhirnya kos dia terlalu rendah, gaji pun bagi rendah. So rent seeking itu satu hal. Yang kedua kaedahnya adalah dengan cara yang ini, iaitu di peringkat penjawat awam ataupun pegawai awam, di-revise gaji mereka. Gaji mereka di-revise kembali. So ditingkatkan. So bila penjawat awam mula meningkat gaji mereka daripada swasta, mereka dah mula kena compare. Kalau compare kerajaan, mereka lebih tinggi daripada, sebab biasanya penjawat awam swasta ni dia akan compare dengan pegawai kerajaan. Kalau pegawai kerajaan gaji je sedemikian, dia kata kenapa kami nak bagi lebih-lebih? Pegawai kerajaan pun gaji macam tu. So bila dinaikkan, swasta nak tak nak terpaksa menaikkan kerana mereka nak kena bersaing. Yang di situlah di mana kita boleh wujudkan competition atau pertandingan di dalam labour market. Yang ini dalam labour market kita boleh wujudkan. Is that a good thing? Kita tengok nanti, hopefully. And this is good news kepada pegawai-pegawai kerajaan dan penjawat awam, juga kepada orang swasta. Kenapa? Kalau gaji naik daripada situ, dalam masa sama gaji pendapatan rakyat yang mana bukan kerajaan juga hopefully akan meningkat naik demi nak match gaji kerajaan itu. Dan dalam masa yang sama, ekonomi kita akan semakin rancak. You see, this is brilliant tuan-tuan. This is brilliant. Kenapa? Sebab dalam masa yang sama, bila bertambah pendapatan, bertambah pembelian, ekonomi semakin rancak. Daripada situ, maka kita akan lihat pertumbuhan ekonomi yang amat besar. Pertumbuhan ekonomi yang amat besar. Itu yang kita kena faham, bagaimana cara Anwar Ibrahim ini berfikir. Dan saya bagi contoh yang malam ini yang tak akhir berkenaan dengan Felda, bagaimana cara Anwar Ibrahim berfikir. Bagaimana cara Anwar Ibrahim berfikir. Okey.